Ya, selamat datang ke podcast ketiga. Hari ini kita bersama dengan seorang kita mulai. Nama dia siapa? Sulfandi. Hai Sul. Hai. Bongol ini. Di mana kamu nih? Di mana kamu tugas? Di Kelantan, di Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah. Berapa ramai kamu tugas sekarang? Selalu berapa ramai? Dia ikut inilah dalam setiap sektor itu dia bagi-bagi. Sekarang ini ada 4 orang. Dia dalam sekarang ini kalau dalam tuh dia tak boleh seorang. Dia kena ada partner, bagi-bagi. Sistem bagi. Paham. Apa namanya? Oke, Sulfandi ini sebenarnya seorang askar wataniyah kah? Kan. Askar apa kamu? Oke, bagi saya jelaskan sedikit. Oke, jelaskanlah. Oke, macam ni. Dalam Angkatan Tentera Malaysia ni dia kan terbagi kepada 3. Yaitu Tentera Darat, Tentera Laut di Raja Malaysia, dan Tentera Udara di Raja Malaysia. So, saya ni sebagai Tentera Darat Malaysia yang fresh graduate daripada pusat latihan asas Tentera Darat daripada PD Negeri Sembilan. Kalau yang askar wataniah tu dia tu askar wataniah tu yang tu kerahan. Tu macam askar wataniah ni dia macam rela. Saya minta maaf kepada yang anggota rela. Dia bukan nak cakap apa, tapi dia memang macam tu. Dia macam nak cakap macam Jepam dulu. Dia kalau ada kerja, kalau dipanggil baru ada kerja, baru dapat allowance. Gitu. Tapi sekarang ramai yang daripada askar wataniah dorang serap. Maksudnya dia jadi regular. Sekarang dia tak jadi macam yang separuh masa. Sekarang dia jadi sepenuh masa, kebanyakan lah yang diserap. Tapi dia ada tapisan dia lagi untuk menjadi sepenuh masa. Tentu. Watania tu bawa lagi daripada kamu lah. Begitu maksudnya. Yes, watania ni dia kalau dia ibarat macam kalau kami berperang, watania ini akan jaga bagian yang belakang. Macam tu. Tapi dorang bukan sepenuh masa. Tapi bukan dorang tak sepenuh masa, dorang separuh masa, tapi ada sesetengah tu yang ditapis untuk menjadi sepenuh masa. Sebab dorang rekrut dorang hanya dalam 3 bulan saja. Tak macam kami yang regular ni, rekrut kami paling lama 7 bulan. Berapa lama kamu lepas daripada latihan tu? Dah dekat 2 tahun. 2 tahun sudah lepas juga berarti apa fresh. Tua sudah itu 2 fresh. tahun. Tak, dia maksud dia fresh graduate daripada Pusasda tu, yang kalau macam yang kami. Kalau yang watania ni dia macam dia askar juga tapi dia lain sikit lah. Dia macam ada pergi latihan kah kalau watania? Watania ni diorang pergi latihan juga, tapi seberat lah, tak seberat macam yang kami yang daripada fresh daripada Pusasda, daripada pusat latihan yang sebenar. Apa yang berat tu? Macam mana nak cerita? Dia kalau askar watania dia hanya 3 bulan dan dia kebanyakan belajar macam cara nak menembak, cara nak basic lah. Basic. Kalau kami akan dihentam dari secara fizikal dan mental. Yang menghentam fizikal tu macam drop lah tu. Apa yes. Yang dibuat? Macam-macam lah yang di luar jangkauan orang awam. Macam abang orang awam. Di ragging kan? Yes. Ibarat macam tu lah. Tapi itu contoh. Contohnya, walaupun kami tiada salah, tak buat salah, tapi dia akan cari kesalahan sekecil pun. Dia akan cari kesalahan hanya untuk kira mendenda. Macam bukan mendenda satu. Mendenda dia mendera, meregi, semua itulah yang mendera. Jadi sabar kita. Dia mendera daripada fizikal kita, mental kita.
Ya, Ya, perkara kecil yang kamu buat, yang kamu di apa? pergi tandas, pas itu lewat sedikit masuk orang keluar daripada tandas itu orang semua sudah baris. Kira strength berapa. Pas itu padahal saya udah bagi tahu ISIS code itu macam mana? Ketua kumpulan. Nah, ketua kumpulan saya yang saya dapat tandas. Cakap okey. Lepas tu dia lupa bagi tahu yang JL tu, Nurlati. So kat situlah saya kena forward roll. Forward roll tu macam berguling kepala dulu, lepas tu badan. Dia macam kuih gulung tu. Berguling. Keliling yang dewan, bukan dewan, dia macam yang dia tempat perimpunan tu tapi tiada bumbung. Ya, macam di padang futsal macam tu kan, tapi tiada bumbung. Tapi dia tu tempat perimpunan tu dia macam batu marmar lah, batu semua. Jadi kalau kena tu memang sakit lah, bekas-bekas lah badan gitu. Mau tanya juga macam mana proses sebelum visit tu ataupun lepas first impression dalam tu, sebelum melalui semua tu kan, sebelum masuk, lepas tu masa awal-awal masuk tu macam mana situasi dari awal? Interview lah. Okay. So interview dia start daripada masuk interview tu, memanglah dia akan check. Dia ada syarat-syarat dia nak masuk tu. Kena SPM, lulus berapa kredit apa semua tu kan. Lulus ni, lepas tu ketinggian, berat badan, BMI tu seimbang. Okay, lepas tu masa pergi tu, first pergi tu, tengok gerun lah, tengok yang akak-akak askar, abang-abang askar tu kan, orang pergi interview. Lepas tu cek borang. Masa hari pertama tu ada dalam, sebab aku pergi tu masa tu pengambilan dekat Pahang. Dia kan buka seluruh Malaysia kan masa tu. Dia pengambilan dekat Pahang sebab masa tu saya ikut member lah. Member ni dia orang Pahang. So ikut balik kampung dia dekat Apply awal kah ataupun kawan tu bawa terus pergi? Yes. Dia tanya saya masa tu saya kerja kilang kereta. Tapi masuk kerja tu pun kena orang dalam juga. Ya kilang tu, kalau tak dapat lah. Ya, orang Melayu mesti ada kabel. Yes, betul. Tapi askar ni tak ada kabel-kabel. Okay, saya sambung ah. Terus? Masa di tempat perimpunan yang untuk interview tu, lebih kurang dalam 200 orang juga lah orang Pahang yang datang masa tu. Di daerah tu. Di daerah lain ada lagi. Wow. Okay. Masa 200 orang tu ada dalam 10 kah 20 orang macam tu. Orang dia tak lengkap IC, betul IC ayah dia tak bawa, mak ayah dia tak bawa. Boom, kena tengking kat situ juga. Kena maki kat situ. Kau nak masuk askar kah? Kau nak masuk apa ni? Bodoh, pukimak. Macam-macam lah ayat-ayat dia. Kalau askar memang kena tahan mental lah kalau ni. Dia first hari pertama. Hari pertama tu yang nak interview tu dia bagi nampak dah cara askar ni macam mana. So kalau kau tak kuat mental kau, perasaan kau nak so masa tu kalau hati kau tak kental, mental kau tak kuat, hari tu juga kau akan keluar daripada tempat tu. So saya masa tu Sulmun memang gerun lah, macam menggigil lah. Masa tu seorang je orang Sabah masa tu. Yang lain semua memang pure askar. Pure ni lah, pure Pahang ada yang daripada Terengganu juga, yang kerja bagian Pahang tu kan. Seorang je masa tu orang Sabah. So memang rezeki alhamdulillah, sebab dia mungkin orang Sabah kan, datang dari jauh, dia datang di Pahang ni untuk buat interview. Begitulah mungkin maksud dia sebab dia ambil. So yang masa hari tu 10 orang, dalam 10 orang tu yang tak bawa tu mungkin seorang dua aja yang tak bawa. Mungkin yang lupa ya IC mak ayah dia, tapi mungkin yang 8 lagi 10 orang tu pun mungkin dia acak-acak lah. Dia macam dia konon tak bawa lah, padahal mungkin dia bawa tapi dia takut sebab kena datang kena macam tu, cara dia betul macam tu. Faham. Yes, masa tu member Sul tu dia cakap, macam mana? Tak teruskan tak? Betul, tak apalah. Kita teruskan lah. Kita tengok apa yang jadi seterusnya. Tak apa, kita lain. Aku cakap, lain dulu. Kita tengok dulu macam mana. Tak apa, ni marah-marah macam biasa lah kan. Lepas tu, teruskan lah. Budak Merpati lah ini. Merpati kau Tinusa. Tinusa. Orang apa ini? Tinusa saya ni je. Kepala batu. Tinusa saya ni je. Budak Tinusa kan semua yang bekas buangan semua. Iya, semua yang macam Nah, jadi melawan dia. Nah, jadi aku cakap, tak apa, kita layan dulu.
takut marah-marah begitu apalah sangat kan. Jadi Sul cakap dengan dia lah. Dia pun tengok muka dia pun macam yang muka ketakutan. Tak apa, kau relax. Kau yang bawa aku ke sini, jauh-jauh kita datang ke sini. Oke lah. Cek borang lulus. Oke. Yang dalam 200 itu dalam 150 lah begitu yang lepas. Untuk borang saja. Oke, untuk borang. Lepas itu step kedua pula pergi cek ketinggian dengan berat badan. Oke, buka kasut. Minimum berapa? Kalau lelaki 164, 162 ke atas. Bukan 165. Minimum 165. Sul nganggang 165. Oke. Masa tu dia cek tinggian lah, buka kasut kan. Kalau pakai kasut tu memang 167 lah kali masa tu. Tapi dia suruh buat kasut. Kawan ni suruh buat kasut pula kan. Kami sudahlah. Sul lah, dia tu memang tinggi pula tu 170. Memang gerun lah. Jadi kali yang kedua tu kan ketinggian. Karena ni kalau aku tidak lepas macam mana? Kalau lepas macam mana? Aku balik dulu lah kalau begitu. Bilang oke. Lepas tu cek ketinggian, ngam 165. Tapi dia sebenarnya kalau 165 tu dia akan ada tolak lagi. Tapi dia tanya, kau orang mana? Sabah. Sabah dia cakap. Sabah. Tak apalah, kopi depan dulu, tulis nama yang depan tu dia akan asing yang nama yang disuruh tulis nama tu yang terpilih, yang disuruh kopi tepi dulu. Yang tu dia asingkan yang tak terpilih. Oke, dulu kami dalam 150 orang tu semua lepas masa tu. Yang terpilih untuk yang ketinggian dengan borang. Oke, lepas tu dalam masa 2 bulan dia cakap akan sampai surat untuk mengatakan bahwa pergi lapor ke tempat latihan dekat Negeri 9. Oke, tunggu. Teruskanlah kerja macam biasa. Dia hilang. Teruskan. Lepas tu dapat surat. Memang hantar surat tu pergi Pak Gerjala. Lepas tu hantar dapat surat tu. Pergi cek dekat tu. Oke, dapat surat. Buka, alhamdulillah. Tahniah anda terpilih dia cakap untuk melapor ke pusat latihan darat. Masa tu dia bagi surat tu dalam masa seminggu ya. Untuk melaporkan ada kat sana. Hari itu masa dapat surat hari itu juga bagi notis berhenti kerja. Kejap. Memang cek ketinggian, fizikal semua orang dah cek kah? Fizikal? Tak, tu belum lagi. Ini borang dengan ketinggian je masa tu.